Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada e-tutor. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat darinya. Sekali lagi dapat saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan kepada saya. Saya Firdaus bin Syamsuddin dari OUM Ipoh Perak mengambil jurusan Bachelor of Safety and Health Management. Tugasan saya pada kali ini adalah untuk subjek pengurusan projek EBTM 3103 bertajuk Konflik dalam Pengurusan Projek. Untuk setiap projek pembinaan ada rancangan dan matlamat. Namun, banyak projek mengalami jenis konflik yang biasa dalam pengurusan projek. Tugas pengurus projek adalah untuk mencegah atau menyelesaikan halangan ini secepat dan seefisien yang mungkin. Keupayaan menyelesaikan konflik sangat penting bagi pengurus projek. Untuk menyelesaikan konflik di dalam pengurusan projek, pengurus projek mesti memahami jenis konflik dalam pengurusan projek itu sendiri. Di sini saya ada listkan 5 jenis konflik dalam pengurusan projek. Okey, kita lihat dahulu definisi konflik pengurusan projek. Apa itu konflik? Konflik adalah perselisihan atau pertentangan di antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Apa itu pengurusan? Okey, pengurusan adalah pengatur cara kerja yang dikendalikan oleh individu atau kumpulan. Apa pula konflik di dalam pengurusan? Konflik di dalam pengurusan projek adalah ketidaksamaan atau kecanggahan idea di dalam perancangan, komunikasi, struktur dan pendapat peribadi semasa proses projek pembinaan dijalankan. Terdapat 5 jenis konflik pengurusan projek yang biasa terjadi di dalam pengurusan projek, iaitu yang pertama, visi projek, yang kedua, perbezaan kumpulan, yang ketiga, kekurangan komunikasi, yang keempat, kepimpinan yang lemah, dan yang kelima adalah perselisihan mengenai konflik. Okey, biar saya terangkan satu persatu. Untuk visi projek, dalam projek pembinaan yang ideal, setiap orang mempunyai visi yang sama untuk projek dan mahu mengikut kehendak mereka sendiri saja. Setiap orang harus berusaha mencapai tujuan yang sama untuk membuat pelanggan gembira. Jenis konflik ini timbul apabila pekerja mempunyai idea yang berbeza untuk keseluruhan projek pembinaan. Seperti contoh, mereka berpendapat bahawa mereka memerlukan bahan tambahan, sementara ada yang berpendapat bahawa bahan cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Okey, cara untuk mengatasi visi projek di dalam konflik. Yang pertama, kita menggunakan kaedah kolaborasi. Kaedah kolaborasi digunakan dalam strategi pengurusan konflik untuk mencari jalan keluar yang sesuai untuk memuaskan hati semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Selain itu, kaedah kolaborasi ini juga dapat memaksimumkan kebolehan kerja berpasukan setiap anggota kerja. Sebabnya, dalam kaedah ini sendiri, setiap orang dapat menyatakan pendapat mereka, cuba memahami pendapat masing-masing dan bekerja sama untuk mencari jalan penyelesaian yang memuaskan hati semua orang. Kaedah ini bukanlah dikatakan memenuhi kriteria untuk keluar dari konflik, namun tidak ada salahnya menggunakan kaedah ini khususnya untuk memahami masalah yang ada, kerana konflik kadang-kadang timbul kerana komunikasi yang buruk. Okey, kita pergi kepada konflik di dalam perbezaan kumpulan. Pembinaan adalah mengenai kerja berpasukan. Anda perlu mempunyai pekerja yang cukup berpengetahuan untuk membuat penilaian sendiri dan berorientasikan pasukan demi projek. Perbezaan kumpulan yang berselisih pendapat boleh berlaku apabila dua kumpulan pekerja yang berbeza tidak bekerja dengan berkesan kerana perbezaannya. Pekerja yang tidak boleh menjadi pemain dalam pasukan dan bergaul dengan rakan pekerja yang lain di dalam pembinaan, dan mereka menjadikan kerja pembinaan jauh lebih sukar dari yang sepatutnya. Pekerja yang mempunyai perbezaan kumpulan akan memperlahankan aliran projek pembinaan. Pekerja tidak boleh bekerja dan bergaul dengan orang dari kumpulan lain. Mereka juga tidak boleh berkomunikasi dengan kumpulan lain. Dan akhir sekali, yang ketara adalah mempunyai perbezaan kepribadian yang tidak suka untuk orang lain mencampuri urusan mereka.
Cara untuk mengatasi konflik perbezaan kumpulan. Sama ada terdapat masalah komunikasi atau perbezaan kepribadian, pekerja harus mengatasi perbezaan mereka untuk kepentingan projek. Pekerja yang bergaul, bekerja sebagai satu kumpulan dan mengetepikan perbezaan mereka akan selalu menyelesaikan projek pembinaan dengan lebih cepat dan lebih cekap daripada yang tidak melakukannya. Untuk menghalang dua anggota pasukan projek daripada menentang siapa yang harus menyelesaikan tugas projek, pengurus projek yang berkesan menghasilkan struktur kerosakan kerja komprehensif yang menentukan tugas projek dan sumber yang diberikan. Dengan merujuk kepada plan projek yang diluluskan dalam mesyuarat, pengurus projek memastikan projek pasukan memberi tumpuan kepada mencapai matlamat projek. Tidak membantah mengenai sesiapa yang harus menyelesaikan kerja tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok konflik di dalam kekurangan komunikasi. Komunikasi boleh menjadi konflik yang dikatakan paling mahal bagi orang yang bekerja dalam sektor pembinaan. Kekurangan komunikasi akan menyebabkan kerosakan yang besar pada sesebuah projek pembinaan. Memberi arahan yang salah atau tidak jelas dapat merosakkan projek. Sebagai pengurus projek, komunikasi dengan setiap pekerja tentang apa yang perlu dilakukan, bila perlu dilakukan dan bagaimana mereka harus menyelesaikannya. Pengurus projek yang gagal berkomunikasi dengan cara yang jelas akan menyiapkan projek menemui kegagalan. Kekurangan komunikasi juga boleh melambatkan projek dan akan meningkatkan kos. Berkomunikasi dengan pekerja adalah sangat penting. Ini memberikan pengurus projek berkemampuan untuk mengawasi bagaimana projek itu berkembang dan juga memberi mereka wawasan tentang beberapa masalah yang terjadi di lokasi. Baik. Terdapat pelbagai cara mengatasi konflik ini. Yang pertama, membangunkan kepercayaan. Konflik merupakan masalah yang seharusnya diselesaikan dengan cepat. Jika tidak, ianya akan menimbulkan kerugian yang besar pada syarikat. Komunikasi menjadi jalan mudah menyelesaikan masalah tersebut. Kuncinya adalah dengan membangunkan kepercayaan. Jika kepercayaan antara kedua belah pihak mulai kembali elok, maka sudah tentu penyelesaian konflik akan lebih dapat berjalan dengan mudah dan masalah akan selesai. Cara berikutnya yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik melalui komunikasi adalah dengan memahami situasi. Dengan memahami situasi yang ada, maka tentu akan dapat membuat situasi lebih kondusif. Tentunya, situasi yang konflik yang sudah panas jangan disiram dengan minyak, kelak akan menjadi semakin panas, atau dengan melakukan provokasi. Akan tetapi, perlu untuk memahami situasi antara kedua belah pihak untuk penyelesaian yang baik. Setiap anggota kelompok harus saling terbuka agar konflik yang terjadi tidak berlarutan dan dapat diselesaikan dengan baik. Keterbukaan menjadi salah satu kunci dalam penyelesaian konflik. Sebab dengan sikap terbuka, ia baik bagi kedua belah pihak dan saling komunikasi. Dengan demikian, maka penyelesaian akan lebih mudah dilakukan. Adil dalam pasukan. Maksudnya, setiap anggota menempatkan diri dengan keadaan neutral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik atau mengerurkan suasana sebagaimana cara berkomunikasi yang baik. Dalam hal ini, tentu saja keadilan menjadi poin utama. Sebab, jika ada pihak yang menyebelahi satu pihak yang bertelagah, maka bukannya perkara itu yang akan diselesaikan, malah akan menjadi lebih teruk. Dan akhir sekali adalah menjadi pendengar yang baik. Ini merupakan kunci utama dalam menjalankan komunikasi yang efektif. Oleh kerana itu, dalam menyelesaikan sebuah konflik, kita harus mendengar dari dua belah pihak dan dapatkan kunci utama pertelagahan tersebut. Lebih banyak mendengar akan menjadi lebih efektif dari lebih banyak berbicara. Seterusnya, kita akan pergi ke kepimpinan yang lemah. Sebagai pengurus projek, seharusnya mempunyai kemampuan untuk memimpin pekerja dalam menyiapkan projek sehingga berjaya. Pengurus harus dapat memberikan arahan yang sangat jelas dan perlu mengawasi kemajuan projek untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pengurus projek yang hebat
dapat memberikan yang terbaik kepada mana-mana pekerja dan akan menyelesaikan projek sama ada tepat waktu atau lebih awal dari jadual. Inilah sifat pemimpin-pemimpin yang hebat. Kepimpinan yang lemah boleh berlaku apabila pengurus pembinaan tidak menunjukkan prestasi yang optimum dan memperlambatkan kemajuan projek. Apabila terdapat kepimpinan yang lemah, masalah seperti kekangan masa, arahan yang tidak jelas dan kekeliruan mengenai peranan kerja akan berlaku. Okey, bagaimana cara untuk mengatasi kepimpinan yang lemah? Masalah kepimpinan yang lemah adalah akan memperlambatkan langkah projek dan meningkatkan kos keseluruhan saja. Jadi, cara yang boleh atasinya adalah dengan cara memastikan pengurus projek sentiasa bersedia memberikan arahan yang tepat dan jitu, sentiasa peka dengan keadaan semasa bagi kemajuan projek, bersikap terbuka di dalam menerima teguran dan tunjuk ajar dari orang sekeliling, sama ada dari pihak atasan atau pekerja bawahan. Dan yang terakhir ialah bersikap ingin belajar dan memajukan diri. Kita ke konflik yang seterusnya adalah pencanggahan konflik. Apabila terdapat konflik di tapak pembinaan, orang harus bekerjasama untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Bekerja bersama biasanya boleh menyelesaikan konflik lebih awal, tetapi jika ada pendapat yang berbeza mengenai penyelesaian itu, konflik lain pula yang akan terhasil. Pencanggahan konflik ini adalah perselisihan mengenai apa yang harus dilakukan mengenai masalah awal. Ianya adalah menunda projek untuk jangka masa yang cukup lama. Ia juga dapat mewujudkan rasa yang buruk antara pekerja yang terlalu terlibat secara emosi. Penting untuk pengurus projek menyelesaikan konflik ini dengan cepat. Jadi, bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasinya ialah dengan menggunakan kaedah mengelak. Ini dilakukan dengan menunda perbincangan mengenai konflik. Biasanya dilakukan kerana dianggap bahawa masalah itu bukan masalah besar dan dapat diselesaikan dari masa ke masa. Di samping itu, kaedah ini juga digunakan apabila terdapat masalah lain yang dianggap lebih penting dan ketika setiap pihak tidak berada dalam keadaan emosi yang stabil. Walau bagaimanapun, ingatlah bahawa tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan mengelakkannya. Sekiranya pasukan menghindari konflik terlalu kerap, maka kebencian dan kekecewaan juga berpotensi untuk timbul yang dapat mempengaruhi produktiviti pekerja dan mewujudkan persekitaran kerja yang tidak sihat. Okey, saya akan merumuskan konflik yang terdapat yang saya jelaskan di atas tadi. 5 jenis konflik dalam pengurusan projek ini boleh merugikan kerja pembinaan anda. Matlamat setiap pengurus projek adalah untuk menyelesaikan projek tanpa masalah. Sekiranya ia berlaku, pengurus projek harus cukup cekap untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Mengelakkan konflik akan menjadikan kerja pembinaan projek lebih berkesan. Setiap konflik yang boleh merosakkan sesuatu projek hendaklah diatasi dahulu dengan langkah yang betul. Tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Cuma selesaikan dahulu seberapa daya yang mungkin. Jika memerlukan pihak ketiga untuk merungkaikan konflik, ianya amatlah dialu-alukan. Dengan itu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.